Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini dari Malaysia kini, peguam berkata PN hilang kuasa bila batal ordinan darurat. Berita sepenuhnya. Perikatan Nasional mungkin buat sementara waktu telah kehilangan kuasa eksekutifnya untuk mengurus takbir negara. Ini apabila PN memaklumkan telah membatalkan semua ordinan darurat, kata Peguam Muhammad Hanif Katri Abdullah yang menyoal cara pembatalan ordinan darurat itu. Dalam keadaan darurat yang di-Pertuan Agong telah memberikan kuasa pentadbiran yang ada pada Seri Paduka Baginda kepada kerajaan melalui Seksyen 11 Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021. Ordinan itu menetapkan Perdana Menteri dan Jemaah Menteri yang diberikan kuasa eksekutif sebelum proklamasi darurat pada 11 Januari tahun ini hendaklah terus menjalankan kuasa eksekutif, persekutuan dan perundangan. Ia turut memperuntukkan mana-mana orang yang diberikan fungsi eksekutif oleh undang-undang hendaklah terus menjalankan fungsi itu. Menurut Hanif, apabila Seksyen 11 ini dimansuhkan, maka Malaysia tidak ada kerajaan sehingga 1 Ogos. Kuasa untuk urus takbir negara semasa darurat diberikan oleh Yang di-Pertuan Agong kepada Kerajaan Bawah Muhyiddin Yassin menurut Seksyen 11. Apabila mereka mengatakan bahawa mereka telah membatalkan atau memansuhkan semua ordinan darurat mulai 21 Julai ini bermakna Seksyen 11 sudah hilang. Oleh itu, krisis perlembagaan adalah kita tidak mempunyai institusi yang dapat mengurus takbir negara dari 21 Julai hingga 1 Ogos, katanya. Hanif memberitahu Malaysia kini berdasarkan Perlembagaan Persekutuan Kuasa Pentadbiran semasa darurat diserahkan kepada Agong. Kuasa itu kembali semula kepada Agong. Jadi, jika dalam 10 minit ke depan Agong melantik anda atau saya untuk bertakbir negara, ini berkuat kuasa sehingga 1 Ogos, katanya. Pengumuman Menteri Undang-Undang Taqiyuddin Hassan pagi ini bahawa ordinan darurat telah dibatalkan mengejutkan Dewan Rakyat. Taqiyuddin juga berkata lantaran itu isu pembatalan peraturan-peraturan ordinan darurat tidak lagi relevan. Tanpa perlu mengundi ordinan darurat, PN berpotensi menyelamatkan diri daripada kalah undian kerana ramai ahli parlimennya tidak hadir hari ini. Dalam usahanya untuk mengelakkan undian ini, Hanif berkata PN sengaja, mungkin secara tidak sengaja menembak dirinya sendiri. Anda sendiri yang memegang kekuasaan, Anda sendiri berkata kami telah membatalkannya. Ini bermakna anda mengatakan tidak ada orang yang mengurus takbir negara ini dari sekarang hingga 1 Ogos. Pihak yang melakukan proses itu yang salah, mereka sendiri yang bunuh diri, katanya menyoal proses pembatalan ordinan darurat. Adakah Taqiyuddin diperdaya Dewan Rakyat? Peraturan darurat hanya dapat dibatalkan dengan salah satu dari 2 cara. Agong membatalkannya dan warta diterbitkan, atau kedua, Dewan di Parlimen mengundi untuk membatalkannya. Walaupun pengumuman Taqiyuddin tidak ada rekod mengenai pewartaan pembatalan di laman web Jabatan Peguam Negara, tarikh 21 Julai menunjukkan pembatalan itu dilakukan semasa mesyuarat Kabinet Rabu lalu. Walaupun Perdana biasanya mempunyai sesi menghadap Agong sebelum pertemuan tersebut. Sementara itu, Peguam New Sin Yu menyoal apakah pembatalan itu sah dan jika Taqiyuddin telah memperdaya Dewan Rakyat dengan pengumumannya itu. Katanya ini kerana dia tidak melihat pewartaan mengenai pembatalan ordinan darurat itu. Sebarang pembatalan mesti ditandatangani oleh Yang di-Pertuan Agong. Hanya Agong yang boleh mengisytiharkannya, maka sewajarnya Baginda yang membatalkannya. Kabinet tidak boleh bertindak secara sepihak dan melangkaui Agong. Sekiranya kerajaan telah membatalkannya, maka ia perlu diterbitkan dalam warta persekutuan agar dapat dikuatkuasakan. Ia hanya akan berkuat kuasa dan mula beroperasi dari tarikh penerbitan dalam warta. Sehingga ini selesai, tidak boleh dikatakan ada pembatalan, katanya kepada Malaysia kini. Saya rasa dia memperdaya Dewan Rakyat, tambah Neo. Peguam Malik Imtiaz Sarwar juga membangkitkan hal sama melalui ucapan di Twitter mempersoal sekiranya pembatalan itu salah. Peguam Sahredzan Johan pula menyoal kenapa kerajaan menunggu 6 hari untuk mengumumkan pembatalan tersebut kepada orang ramai. Dari 21 Julai hingga 26 Julai, tiada siapa melainkan Menteri Kabinet termasuk penguasa yang mempunyai pengetahuan bahawa ordinan darurat telah dibatalkan.
Dalam tempoh tersebut juga, berapa ramai yang sudah kena compound, kena tahan, harta disita dan penerbitan dipadam berdasarkan suatu undang-undang yang menurut kerajaan sudah dibatal. Adakah kerajaan akan bayar pempasan kepada mereka yang telah dikenakan tindakan bawah ordinan darurat yang sudah batal? Soalnya pada hantaran di Facebook, rakyat berhak untuk tahu sekiranya terdapat perubahan dalam undang-undang melalui warta atau sekurang-kurangnya pengumuman. Ini bukan macam hantar message dalam grup WhatsApp dan minta orang sebarkan. Ini undang-undang yang memberi impak dan kesan kepada ke atas 32 juta rakyat Malaysia, tegasnya. Berita dipetik dari Malaysia Kini. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.